Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton di luar sana. Nama saya Naim Sufi, seorang nutritionist di PS Nutrition, dan hari ini saya akan berbicara tentang satu topik yang hangatlah di Malaysia, iaitu diet, tentang diet. Yang kebiasaannya mereka akan either keto diet ataupun Atkins diet. So saya akan kupaslah apa similarities dan apa perbezaan dan apa kepentingan antara dua ni. Jadi yang pertama sekali kita harus tahu apa itu maksud diet. Jadi diet dari segi bahasa, iaitu dia ialah satu cara atau corak pemakanan sesuatu organisma. Contohnya manusia, haiwan, tumbuhan. So kalau kita cakap diet seorang manusia, dia nasi, sayur, lembu macam tu. Kalau macam contoh katak, dia adalah makanan dia omnivore ke carnivore. Tapi kalau kita tengok kepada dari segi bahasa ataupun ialah bahasa mudahnya yang orang kita senang faham, bila kita cakap diet, itu bermaksud cara pemakanan yang selalunya dikaitkan dengan penurunan berat badan ataupun nak kuruskan berat badan lah, ialah nak turunkan lemak. Sebenarnya apa benda keto diet ni? Apa benda Atkins diet ni? So keto diet ataupun ketogenic diet itu ialah seseorang itu harus mengambil 25 hingga 50 gram karbohidrat sehari. So sebelum saya cakap secara lebih lanjut, saya nak cakap diet ni kebiasaannya orang akan accurate lah, sangat spesifik berapa gram karbohidrat, protein, lemak dan juga peratusan kalori harian. So saya kembali balik kepada keto diet. So 25 hingga 50 gram karbohidrat tu lebih kurang less than 5% daripada total kalori harian tu dalam bentuk karbohidrat. Dalam untuk protein pula 10 hingga 30% daripada kalori, dan untuk lemak pula 65 hingga 90% daripada total kalori. So kalau kita tengok balik dari untuk keto ni, dia punya fat dia kita harus ambil sangat banyak lah, dia prioritize kepada fat. Untuk Atkins pula, dia ada 4 fasa. Fasa pertama ialah macam induction fasa, induction phase, iaitu kita ambil 25 hingga 30 gram karbohidrat setiap hari untuk sampai tahap 7 kg daripada berat yang kita nak. Contohnya berat kita sekarang 100, untuk kita punya target berat iaitu 50 kg. So keep going fasa 1 100 kg sampai 57 kg. Okey, itu ialah fasa 1. So untuk fasa 2 pula kita ambil dalam 40 gram karbohidrat sehari daripada 57 hingga 55 kg. Lepas tu untuk fasa 3 pula daripada 55 kg sampai 50 kg, ambil dalam 80 gram karbohidrat sehari sampai kita punya target goal 50 kg tu lah. Dan bila dah sampai, kita kekalkan dalam masa sebulan. So untuk fasa keempat ataupun maintenance phase, ambil 80 hingga 100 gram karbohidrat sehari sampailah bila-bila yang kita nak. So untuk Atkins ni dia agak fleksibel lah dari segi karbohidrat intake setiap hari tu. So awal mungkin sedikit gila, lepas tu dia akan makin lama makin naik sampai 100 gram karbohidrat sehari. Dan kalau nak kita compare sedikit lah, kalau yang keto dia lebih utamakan fat, kalau yang Atkins dia tak adalah utamakan fat, tapi dia naikkan jugalah protein intake tu. Dia tak adalah sangat ke arah fat sangat, dia tak ke arah protein sangat, tapi kedua-duanya dia low carb diets. Okey, untuk kedua-dua diet ni, keto diet dengan Atkins diet, so apa benda persamaan antara dua ni? Persamaan dia tak banyak, tapi adalah 1, 2, 3 macam tu lah. So yang pertama ialah dua-dua diet ni dia sangat low carb, moderate protein dan juga high fat. Untuk macam Atkins pula, Atkins yang pertama, fasa pertama, dia punya intake carb dia sangat low lah, 25 hingga 50 gram karbohidrat sehari. Okey, dalam masa itu kita dalam keadaan ketosis ataupun fasa badan kita tengah membakar lemak untuk dijadikan bahan tenaga. So fasa 1 Atkins diet dengan ketogenic diet ialah sama. So keto diet dia 25 hingga 50 gram karbohidrat sehari. So badan kita sentiasa dalam keadaan ketosis.
Lepas tu nak cakap persamaan yang ketiga ialah dua-dua ni dia kalori restriction punya diet. So untuk ketogenic diet, apa kepentingan? So yang pertama ialah, pertama sekali kita harus tahu ketogenic diet ni dia dicipta oleh para saintis pada 1921 untuk mengatasi masalah epilepsi ataupun seizure among children. So dengan cara menambahkan fats kat dalam diet tapi mengurangkan carbs, iaitu ialah gula. Jadi kepentingan yang kedua ialah dia macam bila dah kurangkan carbs, sentiasa dalam ketosis. So sebenarnya bila researcher tengok balik, ketosis ni sangat penting untuk membakar lemak. Sebab kalau at least ada karbohidrat intake tu terlebih, masih susah badan kita untuk bakar lemak disebabkan ada kaitan dengan hormon insulin lah. So untuk Atkins pula, apa dia punya kepentingan? So bagi saya kalau nak compare antara dua ni, Atkins ni lebih fleksibel lah. Sebab dia tak terlalu restrictive on karbohidrat. Dia tak adalah terlalu sikit. Dia gradually akan naik pengambilan karbohidrat, dan dia punya protein pun kira tinggi jugalah kalau nak compare. So bagi saya Atkins diet ni lebih fleksibel dan macam lebih sempurna lah, lebih whole. Sebab ada karbohidrat at least ada sedikit, protein ada juga, dan juga fat. Okey, untuk kelemahan, saya simpulkan kedua-dua kelemahan untuk kedua-dua diet ini ke dalam satu kategori yang sama lah. So kelemahan yang pertama antara dua-dua ni ialah dia kekurangan data untuk researcher untuk macam recommend, okey ni bagus. So dia tak tahu safety dengan effectiveness dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua ialah kalau nak compare lah, okey kedua-dua ni restriktif punya diet sebab dia punya carbohydrate intake sangat low. Kalau nak compare dengan ketogenic lagilah restriktif. So kalau nak compare antara dua ni, ketogenic lagi susah untuk sustain dalam jangka masa yang panjang. Cuma kalau determine untuk kurus mungkin boleh. So kelemahan tu boleh jadikan kekuatan juga kalau pandai manage lah. Kalau ada klien ataupun customer yang tanya saya apa tips pemilihan diet yang terbaik untuk mereka, bagi saya sebagai nutritionist, saya suggest untuk stick kepada suku-suku separuh macam KKM dah bagi tahu. So suku tu ialah protein, suku tu karbohidrat, dan setengah tu sayur dengan buah. So ini yang terbaik sebab dia akan memberikan nutrients yang seimbang untuk seharian lah untuk badan kita. Yelah, kalau nak compare dengan Atkins dengan keto, ada certain food groups yang kita tak dapat. Contoh yang keto terlebih kita panggil fats. Kalau yang Atkins ni sama juga, tapi at least dia kurang sikit lah, dia agak fleksibel lah. So itu saya punya tips lah. So macam contoh kalau orang tu busy dan macam susah nak makan seimbang dan kekurangan sayur dan buah, sebabnya sayur dan buah kita kalau fikir balik, dia ialah sumber fiber lah. Jadi kalau contoh tak sempat, saya suggest BS Nutrition fiber, hydro fiber, untuk bukan kita nak cakap replace, tapi at least alternatif kepada sayur dan buah kalau seseorang itu tidak cukup makan sayur dan buah lah. So bagi saya, kalau nak try antara kedua-dua diet ni, Atkins dengan keto, boleh cuba, tak ada masalah. Cuma harus tahu ada certain food groups ataupun nutrients yang kita tak dapat sepenuhnya kalau kita makan suku-suku separuh. Jadi setakat ini sahaja video kita pada hari ini. Terima kasih kepada siapa yang menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Jika anda berminat dengan Hydro Whey Fiber dan juga produk kita yang lain, klik link di bawah.